Alhamdulillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan inayahnya pada petang ni untuk kita teruskan lagi perbincangan kita masih lagi berkenaan dengan tajuk at-tasyabuh wal ikhtilaf ya. Okey, hari ni kita masuk muka surat yang ke, tuan-puan ada yang tahu ke ataupun yang ingat kita dah sampai muka surat yang ke berapa daripada buku ni? Okay, saya tengok sekejap ya. Okey, insya-Allah kita masuk pada muka surat yang ke-235 ya. Surat yang ke-235 daripada buku At-Ta'birul Qur'ani. 235 kalau tak silap saya lah. Kalau saya dah masuk 235 ni tuan-puan maklumkan ya. Okey, ni seingat saya. Okey. Perenggan paling bawah. Betul ya. Alhamdulillah, terima kasih. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, antara contoh at-tasyabuh wal ikhtilaf, ayat yang nampak sama tapi tak berapa sama. Antara contohnya daripada surah Hud ayat yang ke-58 ya. Kalau tuan-puan perhatikan ayat yang ke-58 surah Hud, Allah berfirman, walamma jaa amruna, dan apabila sampai perintah kami, najjayna Hudan, kami selamatkan Nabi Hud, walladina amanu ma'ahu, dan begitu juga orang yang beriman bersama Nabi Hud, bi rahmatin minna, dengan rahmat daripada kami. Ayat yang hampir serupa juga bila Allah bercerita tentang Nabi Shu'aib. Firman Allah, walamma jaa amruna najjayna Shu'aiban walladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna. Kemudian ayat yang hampir serupa juga. Jadi ini kalau tuan-puan perhatikan dua kisah ni, kisah Nabi Hud dan kisah Nabi Shu'aib, dua-dua ayat ini dimulakan dengan huruf waw. Sini. Ya, waw. Silap bulat ya. Waw dekat sini, satu lagi sini. Okey, itu waw. Okey, itu dua kisah Nabi Hud dan Nabi Shu'aib. Manakala firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat yang ke-66, Al-Quran menggunakan pakai huruf fa. Falamma jaa amruna najjayna Salihah walladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna. Maka ataupun kemudian apabila datang perintah kami, kami selamatkan Nabi Saleh, dan begitu juga orang-orang beriman bersama Nabi Saleh dengan rahmat daripada kami. Dan ayat ataupun kalimah semisal ini juga Allah sebutkan dalam kisah Nabi Lut alaihissalam. Allah sebutkan dalam kisah Nabi Lut pada kalimah fa juga ya. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Apabila datang perintah kami, kami jadikan yang atas itu di bawah. Artinya Al-Quran ataupun Allah telah pun memusing ataupun membalikkan bumi ya, pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Okey, dekat sini fa permulaan pada kisah Nabi Saleh dan pada kisah Nabi Lut. Manakala pada kisah Nabi Hud dan Nabi Shu'aib itu dimulakan dengan huruf waw. Wa sababu dzalika, sebabnya adalah kerana al-azab fi qissah Hud wa Shu'aib, azab siksaan pada kisah Nabi Hud dan kisah Nabi Shu'aib, ia dilewatkan daripada waktu yang telah disebutkan. Ya. Maksudnya bila sebut tentang berlaku azab, dia tak datang serta-merta. Contoh, fa inna fi qissati Hud, Allah sebutkan dalam kisah Nabi Hud, fa in tawallaw, kalau kamu berpaling, faqad ablaghtukum, maka saksikanlah bahawa aku telah sampaikan kepada kamu, ma ursiltu bihi ilaikum, apa yang telah diutuskan kepadaku dengannya kepada kamu.
Wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum, dan Tuhanku akan gantikan kaum selain daripada kaum engkau. Di sini okey, jadi dekat sini Nabi Nabi Hud telah sebut bahawa Allah akan gantikan kaum Nabi Hud dengan kaum yang lain pada ayat ni. Tapi sekarang ke tidak dimaklumkan. Bila tidak dimaklumkan. Okey, oleh yang demikian mereka pula yang menanti-nantikan bila berlaku ni. Ya. Disebabkan itu digunakan waw bukannya guna fa. Apa beza waw dan fa? Waw merujuk kepada semata-mata dan. Adapun fa merujuk kepada rentetan. Sebaik sahaja berlaku perkara yang lain, itu fa. Adapun waw tak semestinya rentetan, ya. Okey, wa fi qissati Syuaib, dalam kisah Nabi Syuaib alaihi salam, Allah sebutkan saufa ta'lamun, kamu akan tahu. Digunakan saufa merujuk kepada tempoh yang bukan dekat, tempoh yang jauh, ya. Dia wat takhwif, ugutan ataupun ancaman yang disebutkan dalam dalam kisah Nabi Syuaib itu digandingkan dengan lafaz saufa. Saufa dalam bahasa Arab kita sebut at-taswif, penggunaan saufa. Faja'a bil waw al-muhmalah, ya, maka didatangkan dengan huruf waw untuk menunjukkan ia adalah tempoh yang dipanjangkan, bukannya tempoh yang serta-merta. Itu dalam kisah Nabi Syuaib dan kisah Nabi Hud alaihissalam dalam surah Hud. Adapun kisah Nabi Saleh dan kisah Nabi Lut, waqa'al adaba uqayyib al-wa'id. Ya. Kisah Nabi Saleh dan Nabi Lut, azab itu turun sebaik sahaja al-wa'id, ancaman tentang balasan itu disebut kepada mereka. Fa inna fi qissati Saleh, contoh dalam kisah Nabi Saleh, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, nikmatilah di rumah kamu selama 3 hari. Dimaklumkan ini 3 hari adalah tempoh yang dekat, ya, tempoh yang tahu bila berlaku azab. Wa fi qissati Lut, dalam kisah Nabi Lut pula Allah sebut alaysa as-subhu biqarib, bukankah subuh itu dekat. Jadi kalimah qarib ini disebut untuk menunjukkan ia adalah waktu yang dekat. Oleh kerana azab yang menimpa kaum Nabi Saleh dan kaum Nabi Lut alaihissalam adalah azab yang tidak jauh dengan wa'id ataupun amaran yang disebutkan oleh Nabi Saleh dan Nabi Lut, maka dimulakan falamma, fa disebutkan pada awal ayat, ya, untuk menunjukkan rentetan ataupun serta-merta tempoh yang dekat. Adapun dalam kisah Hud dan kisah Syuaib digunakan lafaz waw, walamma ja'a amruna, ya. Okey. Sekarang ni kita jelaslah penggunaan fa dan waw. Faja'a bil fa, maka dalam kisah Saleh dan kisah Lut alaihissalam didatangkan dengan huruf fa lita'jil, untuk menunjukkan ia adalah tempoh yang segera, wa ta'qib, serta merta. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, antaranya firman Allah Ta'ala yang lain. Dalam surah Al-Kahfi Allah sebutkan, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Wa man, dan siapakah, azlamu, lebih zalim daripada orang yang disebutkan ataupun diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, fa'arada anha, lalu dia berpaling daripada ayat berkenaan, wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia lupa apa yang telah dikedepankan oleh kedua tangannya. Itu dalam surah Al-Kahfi Allah sebut, inna ja'alna ala qulubihim, sesungguhnya kami telah jadikan atas hati-hati mereka itu akinnah, tutupan yang berlapis-lapis, ayyafqahuhu, yang menghalang mereka untuk memahaminya, wa fi adanihim waqra, dan dalam telinga-telinga mereka itu ada ada penyumbat. Wa in tad'uhum ilal huda, dan sekiranya kamu mengajak mereka kepada petunjuk, falan yahtadu idzan abada, maka nescaya tidak akan selama-lamanya mereka mendapat petunjuk, idzan abada, selama-lamanya.
Itu dalam surah Al-Kahfi. Bandingkan dengan firman Allah dalam surah As-Sajdah. Firman Allah dalam surah As-Sajdah, "Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha." Dan siapakah lebih zalim daripada orang yang diperingatkan tentang ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling daripadanya. Kalau tuan-puan perhatikan, dalam surah Al-Kahfi digunakan fa'a'rada anha. Dalam surah As-Sajdah digunakan summa a'rada anha. Apa beza fa dengan summa? Fa merujuk kepada serta-merta ataupun ta'qib ataupun ta'jil yang membawa maksud serta-merta. Adapun summa merujuk kepada at-tarakhi. Jadi at-tarakhi artinya tidak semestinya serta-merta, dia adalah tempoh yang bertenang. Jadi sekurang-kurangnya tuan-puan ingatlah 2-3 kalimah ni. Ya? Satu at-ta'qib. At-ta'qib merujuk pada huruf fa. Jadi fa itu kita panggil fa'ut ta'qib. Fa apa? Fa'ut ta'qib. Atau at-ta'jil. Tapi selalu dalam kitab ma'ani, kitab balaghah ataupun kitab nahwu, kita lebih banyak guna lafaz ini daripada yang ini, ta'jil. Ya, lafaz ta'qib lebih masyhur. Jadi ta'qib ini merujuk kepada apa? Maksud serta-merta. Ini kalau boleh ingat terma ni tuan-tuan ya. Okey. Kemudian kalau summa merujuk pada at-tarakhi. Artinya ia bukan berlaku serta-merta, ia ada tempoh. Ya. Itu at-tarakhi. Jadi ada beza at-ta'qib dan at-tarakhi. Summa at-tarakhi. Qala fi ayatil kahf. Allah berfirman pada ayat dalam surah Al-Kahfi, fa'arada anha. Maka dia berpaling daripadanya dengan bentuk fa, iaitu ta'qib. Wa qala fi ayatis sajdah, dan Allah berfirman pada ayat dalam surah Sajdah, summa a'rada anha, kemudian dia berpaling daripadanya, summa dalam bentuk at-tarakhi tadi. Wa dzalika anna wuqu' al-i'rad fi ayatil kahfi, ini kerana i'rad ataupun keberpalingan mereka ini yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi itu lebih cepat, asra'u minhu, lebih cepat daripada keberpalingan mereka pada ayat dalam surah Sajdah. Ya, idh huwa waqi'un fi aqbi tadhkir, yang mana keberpalingan itu berlaku serta-merta selepas mereka diperingatkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surah Al-Kahfi, wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia lupa apa yang dilakukan oleh dua tangannya. Tuan-tuan perhatikan kat sini. Wa man azlamu mimman dzikra bi ayati rabbih fa'arada anha. Allah tanya siapa yang lebih dahsyat, lebih zalim daripada orang yang diberi peringatan tentang ayat Tuhannya kemudian berpaling. Wa nasiya, dan dia lupa. Jadi ini tak jauh daripada Allah sebut ni, terus Allah sebutkan dia ni lupa, ya. Berbanding dalam surah As-Sajdah, wa qawluhu inna ja'alna, dalam surah yang sama juga tadi Al-Kahfi, inna ja'alna ala qulubihim, bukan sekadar dia lupa apa yang dilakukan oleh tangan-tangannya, bahkan hati mereka itu ada tutupan-tutupan akinnah, berlapis-lapis, ayyafqahuhu, yang akhirnya mereka tak boleh memahaminya, dan dalam telinga mereka ada penyumbat. Ya, wa hadzal wasf, sifat ini mimma yasra'u fi i'radihim, antara perkara yang menunjukkan bahawa keberpalingan mereka ini cepat. Oleh yang demikian digunakan fa berbanding summa. Summa qala fi ma ba'd, kemudian Allah sebutkan selepas selepas bahagian ini, keratan ini, Allah sebut wa in tad'uhum ilal huda, kalau kamu mengajak mereka kepada petunjuk, falayahtadu idzan abada, mereka ni tak akan dapat petunjuk selama-lamanya. Dan itulah Allah sebutkan kebutaan mereka dan jauhnya mereka daripada petunjuk Allah. Walaysal amru kadzalika fi ayatis sajdah, perkara yang demikian tidak sama dalam ayat dalam surah As-Sajdah. Kerana apa? Dalam surah As-Sajdah merujuk kepada azab yang ditangguhkan. Banyak bercerita tentang azab di akhirat berbanding azab di dunia, ya. Fanasaba dzalika dzikrul fa fi ayatil kahfi, sesuailah dalam surah Al-Kahfi disebut huruf fa,
bukannya sebut huruf waw ataupun summa. Dalam surat Sajdah guna summa, dalam surat Al-Kahfi guna fa. Lidalalatiha ala tartibi wa ta'qib. Kerana fa di situ membawa maksud ta'qib serta merta, wa tartib, kemudian ataupun rentetan. Wa summa fi ayati Sajdah, adapun lafaz summa dalam ayat surah Sajdah lidalalatiha ala tarakhi, untuk menunjukkan makna yang tenang ataupun bukannya serta merta berlaku. Hadza min nahiyah, ini satu sudut. Wa min nahiyati tsaniyah, pada sudut yang kedua, sudut yang lain adalah annal fa qad tadullu ala sabab. Pada sudut yang lain adalah bahawa fa boleh juga membawa maksud yang lain, iaitu fa usababiyah. Apa itu fa usababiyah? Fa usababiyah adalah fa yang merupakan kesan daripada kalimah sebelumnya. Contoh, mereka berpaling pada ayat Al-Kahfi. Mereka berpaling itu, sebab mereka berpaling adalah kerana diberi peringatan ayat Tuhannya. Jadi berpaling ni ada kerana ada yang ini. Zukira. Itu fa'us sababiyah. Ya. Okey. Jadi macam mana kita nak faham maksud di sini? Faja'a bil fa' didalalati ala anna tadhkir ka'annahu kana sababan li'i'radihim. Fa di situ didatangkan dalam ayat Al-Kahfi untuk memberi makluman, memberi maksud bahawa peringatan yang diberikan kepada mereka itulah sebab yang menyebabkan mereka berpaling. Wa ziyadati rijsihim, dan menambahkan lagi dosa mereka, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Allah sebut, dan ada pun orang-orang yang mana di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan ataupun ditambahkan kepada mereka itu rijsan, kekotoran, ila rijsihim, kepada kekotoran mereka yang sedia ada. Jadi di kat sini peringatan itu yang merupakan sebab. Justru kita boleh buat kesimpulan fa a'rada anha dalam surah Al-Kahfi boleh bawa dua maksud. Yang pertama fa'u ta'qib, rentetan. Yang kedua fa'u sababiyah, fa yang membawa maksud sebab. Ada beza ke dua lafaz ni? Ta'qib dengan sababiyah? Ya, ada beza tuan-tuan. Ta'qib merujuk kepada serta-merta. Tapi kalau sababiyah merujuk kepada disebabkan perkara tadi tu berlaku perkara yang ini. Disebabkan mereka diingatkan itulah mereka berpaling. Ya, fa'u sababiyah. Dan kedua-dua ini untuk ayat yang dalam surah Al-Kahfi, kedua-dua membawa maksud yang jelek untuk mereka. Ya. Kedua-dua bawa maksud yang negatif. Tidak ada satu pun yang membawa maksud yang positif. Dan Al-Quran menggunakan fa berbanding summa untuk membawa dua-dua maksud ini, membawa isyarat kepada luasnya. Kita boleh luaskan lagi terjemahan ayat dalam surah Al-Kahfi tadi. Ya, itu penggunaan fa. Fa anta tara anna ayat al-kahf. Maka anda lihat bahawa ayat dalam surah Al-Kahfi itu taqtadil fa, memerlukan huruf fa, min aktsara min jihah, disebabkan lebih daripada satu sudut, satu sebab, lebih daripada satu sebab. Bi khilafi ayat Sajdah, berbeza dengan ayat dalam surah Sajdah. Kerana itu dalam surah Sajdah digunakan summa, bukannya digunakan fa. Jadi ada beza fa dan summa. Nanti tuan-puan, bila tuan-puan tamat buku ni, saya cadang selepas tamat buku ni ada satu lagi buku. Mungkin dua buku, satu lagi barulah buku Ma'ani Nahwu. Yang tu mungkin akhir sekali lah tukuk-tukuk ya. Ma'ani Nahwu ni kita akan bincang last sekali. Lepas tuan-puan dah tamat beberapa buku untuk keindahan bahasa Al-Quran ni ya. Okay, dalam Ma'ani Nahwu nanti tuan-puan akan diperkenalkan dengan dalalah. Lafaz dalam Al-Quran ni ada ketikanya dalalah qat'iyah,
ia membawa maksud yang konkret, maksud qat'i. Satu lagi lawannya ihtimaliyah, lafaz yang boleh bawa maksud dua atau lebih. Ya. Jadi fa dekat sini dalam ayat Al-Kahfi ia adalah fa ihtimaliyah. Bila ada ihtimaliyah, sama ada kita buang salah satu makna dan kita terima satu makna, ataupun kita terima dua-dua makna. Bila kita terima dua-dua makna, membawa maksud yang lebih luas dan ia menyampaikan lagi ataupun melengkapkan lagi terjemahan ayat berkenaan. Ya. Jadi seninya bahasa Al-Quran bila satu lafaz sahaja diguna pakai membawa makna yang lebih dalam, ya, walaupun guna fa. Jadi fa tadi at-ta'qib dan as-sababiyah dalam surah Al-Kahfi. Kita teruskan lagi, kalau tuan-puan ada soalan boleh terus bertanya. Dalam surah Al-A'raf, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu." Allah firman dalam surah Al-A'raf, Allah sebut wama, dan tidaklah, kana adalah, jawab qaumihi, jawapan kaumnya, illa an qalu, melainkan mereka berkata sekian. Tapi Al-Quran guna waw kat depannya. Dalam surah An-Naml Allah sebut fama kana jawab qaumihi, maka kemudian tidaklah ada jawapan kaumnya, illa an qalu, melainkan mereka berkata. Tuan-puan perhatikan, Al-A'raf digunakan waw, An-Naml digunakan fa. Ya. Wa hatanil ayatan fi qaumi Lut. Dua-dua ayat ni, ayat Al-A'raf dan An-Naml, kedua-dua ayat ini sedang bercerita tentang kaum Lut. Faqad jaa'a fi ayatil A'raf bil waw. Al-Quran datangkan pada ayat dalam surah Al-A'raf dengan huruf waw. Wa ma kana jawab qaumi. Wa ma kana jawab qaumi. Wa jaa'a fi ayatin Naml bil fa. Adapun dalam ayat surah An-Naml, Al-Quran gunakan huruf fa. Faqala, Al-Quran berfirman, fama kana jawab qaumihi, digunakan huruf fa. Mimma yadullu ala annal jawab, yang mana ini menunjukkan bahawa jawapan kaum Nabi Lut dalam surah An-Naml kana asra'a min, adalah lebih cepat dan lebih serta-merta berbanding jawapan balas kaum Nabi Lut dalam ayat surah Al-A'raf. Wa siyaqu kullin minal ayatain yaqtadi ma dzukir, ataupun ma dzakar. Konteks kedua-dua ayat inilah yang menyebabkan berlakunya sebagaimana apa yang disebut. Okey, kita tengok ya. Faqad qala fil A'raf. Maka sesungguhnya Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf wa Lutan. Dan ingatlah Nabi Lut alaihissalam, idh qala liqaumihi, apabila Lut berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahishah, adakah kamu mendatangkan al-fahishah, melakukan kejahatan, keburukan, ma sabaqakum biha, yang mana tidak pernah didahului oleh orang lain pun, yang tidak pernah mendahului kamu dengan perkara jahat sedemikian, min ahadin minal alamin, oleh daripada seorang pun daripada sekalian alam. Artinya kejahatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut ni tak pernah dibuat orang. Innakum lata'tunar rijal. Apa fahishah yang mereka lakukan ni? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki syahwatan, untuk mengikut hawa nafsu kamu, min duni nisa, bukannya wanita, bal antum qaumun musrifun, bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Barulah disebut wa ma kana jawab qaumi, dan tidak ada jawapan kaumnya melainkan mereka kata apa? Akhrijuhum, usirlah mereka, keluarkanlah mereka, min qaryatikum, daripada perkampungan kamu. Innahum unasun yatatahharun, sesungguhnya
mereka ini adalah manusia yang yatatahharun, yang suci. Wa qala fi suratin Naml, dalam surah An-Naml Allah sebut walutan, dan Nabi Lut alaihi salam id qala liqaumihi, apabila Nabi Lut bagi tahu kepada kaumnya, atatunal fahishah, adakah kamu melakukan kejahatan, wa antum tubsirun, sedangkan kamu melihat, a innakum, adakah sesungguhnya kamu, la ta'tunar rijal, mendatangi lelaki, syahwatan, untuk memenuhkan hawa nafsu, min duni nisa, bukannya wanita, bal antum qaumun tajhalun, bahkan kamu ini adalah kaum yang jahil. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu, maka jawapan kaum Nabi Lut tidak lain dan tidak bukan hanya mereka katakan, akhriju ala Lut, keluarkan keluarga Lut alaihissalam, min qaryatikum, daripada kampung kamu, innahum unasun yatatahharun, sesungguhnya mereka ini adalah manusia yang bersih. Kalau tuan-tuan perasan, ada banyak persamaan ayat Al-A'raf dan ayat dalam surah An-Naml. Yang pertama, pada awal ayat ini sama dengan dalam surah An-Naml. Walutan sampai al-fahishah, ni sama. Penutup ayat tidak sama. Ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin, penutup ayat dalam surah An-Naml, wa antum tubsirun, tidak sama. Kemudian ayat berikutnya, innakum, di sini innakum, ada hamzah kat depan. Adakah? Tengahnya sama, la ta'tunar rijala syahwatan min dunin nisa, sama. Bal antum, sama lagi, bal antum qaumun, yang tak samanya lagi penutup ayat ni, musrifun, yang bawah ni tajhalun. Kemudian ayat bawahnya hampir sama kecuali ni, fama kana dan wama kana. Kemudian akhrijuhum, di sini ala Lut, akhriju ala Lut. Jadi dua ayat ini hampir sama. Kalau tuan-puan hafal, ibaratnya tuan-puan hafal, kita panggil hack lah kan. Cara laju nak hafal, kita hafal ayat yang hampir sama. Terutama melalui kisah lah dalam Al-Quran, sebab lafaz ni hampir sama. Fa'anta tara, maka anda lihat bahawa konteks dalam surah An-Naml ini adalah konteks al-inkar, mengingkari, wa taqri', dan murka. Konteks murka dalam surah An-Naml ini adalah lebih dahsyat daripada konteks murka yang disebutkan dalam surah Al-A'raf. Macam mana kita boleh tahu taqri' ataupun taubih ataupun ingkar dalam surah An-Naml lebih dahsyat daripada surah Al-A'raf tadi? Ditunjukkan oleh perkara-perkara berikut. Jadi tuan-puan dah dapat beberapa kalimah. Satu, at-ta'qib. Yang kedua, at-tarakhi. Selalunya at-ta'qib merujuk pada apa? Merujuk urufah. At-tarakhi merujuk kepada summa. Okey, kemudian tuan-puan dikenalkan lagi, tadi saya sebut al-inkar ataupun taqri'. Al-inkar ataupun taqri'. Sebenarnya lebih masyhur mereka guna at-taubih. Al-inkar wa at-taubih. Apa ni taubih? Sama maksud dengan taqri', iaitu murka, marah. Taqri' ni al-qari'ah, daripada al-qari'ah, taqri'. Taubih lah yang lebih masyhur, taubih gunaan ni. Okey, saya teruskan balik. Nak sebutnya dalam surah An-Naml, bila ada a'innakum wa antum tubsirun, kemudian tajhalun, fa ala Lut, okey, menunjukkan bahawa kemurkaan dalam ayat berkenaan dalam surah An-Naml adalah lebih dahsyat daripada kemurkaan dalam ayat surah Al-A'raf. Macam mana kita nak tahu? Ditunjukkan oleh perkara-perkara berikut. Pertama,
Qauluhu ta'ala fil a'raf, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf, innakum la ta'tuna rijal, sesungguhnya kamu datang kepada lelaki. Wa fin naml, manakala dalam surah An-Naml, innakum ada hamzah kat depan. Adakah sesungguhnya kamu datang kepada lelaki? Bi'idkhali hamzatil istifham, dengan memasukkan hamzah al-istifham, hamzah kat depan tu, iaitu hamzah yang membawa maksud adakah. Hamzah yang asalnya membawa maksud adakah itu adalah alal inkari wa taubih, sebenarnya membawa maksud ingkar, keingkaran dan kemurkaan. Okay, tadi ada beza innakum la ta'tuna rijal dengan satu lagi innakum la ta'tuna rijal. Ada je beza dia. Ya. Okay. Qauluhu fil a'raf, dalam Al-A'raf firman Allah, bal antum qaumun musrifun, bahkan kamu ini kaum yang melampaui batas. Tapi dalam surah An-Naml Allah sebutkan bahkan kamu ini adalah kamu jahil. Jadi disebut bodoh dengan melampaui batas. Over. Kalau kita bahasa Melayu pun, over lah engkau ni. Satu lagi bodoh lah engkau ni, beza tak? Bodohnya dengan over, kan? Over musrifun. Bodoh tajahalun. Ya? Beza over dengan bodoh. Over bahasanya lebih lembut berbanding bodoh. Bodoh lebih kasar, kan? Wal wasfu bil jahli fihi, sifat bodoh yang disebutkan dalam surah An-Naml ini, ziyadatu taqri', menambahkan lagi kemurkaan. Li'anna nisbatal insan ilal israf, kerana menyandarkan manusia itu kepada sifat al-israf, over, melampaui batas, ahwanu, sebenarnya lebih ringan daripada menyandarkannya kepada jahal, bodoh. Ya? Jadi sebut orang tu musrif dengan jahil, musrif itu lebih ringan kalau nak dibandingkan dengan jahil. Fa innaka idza qult li syakhsin, sekiranya anda katakan kepada seseorang, anta musrifun fi hadzal amr, engkau ni lebih-lebihlah dalam perkara ni, kana ahwana alaih, itu lebih ringan untuknya, yang qaulika, berbanding engkau katakan anta jahil, engkau ni bodoh. Ada beza. Walidzalika badaru birraddi alaihi bisur'ah, oleh yang demikian mereka mempercepatkan jawapan balas kepada Nabi Lut alaihissalam bisur'ah, dengan cepat. Walam yatarayyathu, dan mereka tidak melambat-lambatkan. Li'annahu aghadhahum fil kalam, kerana Nabi Lut alaihissalam memarahi mereka dalam perkataannya lebih kuat, lebih banyak daripada apa yang disebutkan dalam surah Al-A'raf, lalu didatangkan dengan huruf fa, bukannya huruf waw. Ya? Jadi kat sini dalam surah An-Naml ada fa kat depan, fama kana jawab qaumihi, merujuk kepada kemurkaan, keingkaran yang lebih kuat berbanding dalam surah Al-A'raf. Okey. Wa mimma yadullu ala shiddati ghaizihim, dan antara perkara yang menunjukkan bahawa dahsyatnya kemarahan mereka adalah bila mereka sebutkan nama Nabi Lut alaihissalam secara terus terang dalam surah An-Naml. Apa mereka sebut? Akhriju ala Lutin. Mereka sebut ala Lutin. Usir keluarga Nabi Lut daripada perkampungan kamu. Fi khilafi ma fil a'raf, berbeza dengan dalam surah Al-A'raf. Faqad ja'u bidhamir, mereka datangkan dengan dhamir. Usirlah mereka. Ni. Jadi sebut nama dengan sebut kata ganti nama, mana lagi kuat? Sebut nama tu lebih kuat daripada kata ganti nama, kan? Buanglah Amirul, satu lagi sebut buanglah dia. Dia sebut buanglah Amirul, itu lebih kuat daripada buanglah dia. Ya? Waqad taqul, boleh jadi anda bertanya, wahal hunaka tanaqud bainal qawlain wal qissatu wahidah, ada percanggahan ke antara dua firman ini, sedangkan kisahnya tu sama, kisah tu itu satu, kisahnya satu, tapi perkataan yang digunakan pakai dalam Al-Quran tak sama. Ya? Adakah ini menunjukkan ada percanggahan dalam Al-Quran Al-Karim?
Maka jawapannya wal jawabu, jawapannya la, tidak. Wa dzalika, ini kerana li'annal waw la tunaqidul fa. Ini kerana waw bukannya bercanggah dengan fa. Kerana apa? Waw wa ma kana jawab qaumihi tadi tu, waw dia membawa maksud jamak semata-mata, iaitu menggandingkan. Sebagaimana yang kita sebutkan sebelum ni. Faqad yakunu ma ba'daha waqi'an fi aqima ma qablaha. Boleh jadi juga selepas waw itu berlaku sebelum waw. Berlaku selepas kalimah sebelum waw. Maksudnya tadi wa ma kana jawab qaumihi itu, maka jawab qaumihi, jawapan balas kaum Nabi Lut itu berlaku selepas Nabi Lut memberi peringatan kepada mereka tu, bal antum qaumun tajhalun, bal antum qaumun musrifun. Ya, boleh jadi juga waqad yakunu mutaakhiran anhu waqad yakunu mutaqaddiman alaih. Boleh jadi dia diawalkan selepas waw itu datang dulu ataupun sebelum waw datang dulu. Macam yang kita sebut jaa amrun wa khalidun. Siapa datang dulu kita tak dimaklumkan. Boleh jadi Khalid datang dulu, boleh jadi Amru datang dulu. Ya, sama dalam surah Al-A'raf bila digunakan waw, waw tidaklah bercanggah dengan huruf fa. Cuma waw pada bahasa ia semata-mata bawa maksud dan. Wa ammal fa, adapun huruf fa, fatufidu tartib, ia membawa maksud rentetan. Fahiya tufidu ahada ma'anil waw, iaitu ia membawa maksud, ia memberi erti salah satu makna daripada waw. Tadi waw ia hanya sekadar menghimpunkan, tapi boleh jadi kadang-kadang dia merujuk kepada susunan macam disebut tadi. Pada kara makna tartib wa ta'qib fi an-naml li'anna al-mawtin yaqtadhihi. Lalu dalam surah An-Naml itu sengaja digunakan fa kerana fa di situ memang merujuk kepada urutan. Ya, li'anna al-mawtina yaqtadhihi, kerana tempat berkenaan dalam surah Al-An'am itu memerlukan ataupun memang membawa maksud itu. Sebab itu ia datangkan dengan huruf fa. Wa atlaqa dhalika fil a'raf li'anna al-mawtin la yaqtadi ta'qib. Okey. Dan dalam surah Al-A'raf sengaja dimutlakkan, iaitu tidak digunakan huruf fa, digunakan huruf waw. Li'anna al-mawtin, kerana tempat berkenaan dalam surah Al-A'raf itu la yaqtadi ta'qib, memang tidak membawa maksud ta'qib, tidak membawa maksud rentetan. Wa hadza min a'jabil kalam wa adaqihi, dan ini adalah salah satu daripada keagungan kalam dan ketelitian kalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Wa yumkinu an yuqala aidan, boleh je kita nak sebutkan juga, innan nasiha takarrarat min Lut. Nasihat yang disebutkan ini bal antum qaumun tajhalun bal antum qaumun musrifun, itu adalah nasihat yang berulang-ulang daripada Nabi Lut fi azminatin mukhtalifah, pada zaman yang berbeza, pada waktu yang berbeza, dan wa bi asalib mukhtalifah, dan dengan gaya bahasa yang berbeza. Fayumkinu an yuqala ba'daha fayumkinu annahu qala ba'daha bi sighatin ashad min al-ukhra. Boleh jadi Nabi Lut AS dia sebut sebahagian kalam itu yang disebutkan dalam Al-Quran itu dengan bentuk yang lebih dahsyat daripada yang lain. Wa dzalika annahu kullama takarraratid da'wah. Hal demikian adalah bahawa setiap kali berulangnya dakwah, berulangnya nasihat, maka setiap kali itulah ia kadang-kadang memerlukan kepada lafaz yang lebih ekstrim ataupun nasihat dia. Jadi dalam nasihat Nabi Lut AS, kana dzalika mudda'ah ila al-mubalaghah fil qawli wan nasihat. Untuk dalam surah An-Naml memang memerlukan lafaz yang lebih keras, ya, pada perkataan dan nasihat Nabi Lut AS. Wa kullu dzalika jaizun wallahu a'lam. Semua itu boleh berlaku wallahu a'lam. Kesimpulannya macam mana kita nak faham? Okey, kita dah baca teks ni, kita cuba buat kesimpulan dia. Okey, yang pertama daripada surah daripada surah Al-A'raf, wa ma kana, waw dekat sini, ini merujuk kepada mutlaqul jama'. Artinya tidak semestinya rentetan daripada perkara sebelum tu. Ya? Adapun fa mesti bawa maksud rentetan. Fa selain daripada bawa maksud rentetan, dia juga bawa maksud serta-merta. Bila bawa maksud serta-merta,
Kalimah serta-merta ini merujuk kepada bentuk ataupun keadaan yang lebih keras. Berbanding dalam surah Al-A'raf, keadaannya tidak sekeras macam surah An-Naml. Okey, kesimpulan seterusnya, soalan yang timbul, ini kisah yang sama tetapi kenapa lafaznya berbeza? Ya? Maka kita sebutkan, ya betul. Lafaznya sama, ini kisah yang sama, tapi lafaz yang berbeza tidaklah membawa maksud percanggahan. Bukannya bawa maksud cerita ni adalah cerita yang tak sama, bukan. Ya? Tapi uslub, gaya bahasa yang berbeza. Ya? Boleh jadi juga jawapan balas ini, jawapan balas yang berulang juga dalam kalangan mereka disebabkan perkataan dakwah Nabi Lut AS yang menggunakan gaya bahasa yang berbeza. Tadi bal antum qaumun tajalu. Kesimpulan yang keempat, bila Al-Quran dia sebut lafaz-lafaz yang ini masih lagi kalam Allah, bukannya kalam Nabi Lut ataupun kalam siapa kalam kaum Nabi Lut, ya. Okey, bila Nabi Lut sebut atatun al-fahishah, soalan orang tanya kan, ini kalam siapa? Kalam Allah ke kalam Nabi Lut? Atatun al-fahishah. Innakum, okey, ini okey lagi kan, ni separuh ayat. Kita ambil satu ayat penuh. Ini, satu ayat penuh ni Nabi Lut punya perkataan kan. Innakum latatun al-fahishata innakum latatun ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Bal antum qaumun musrifun. Nabi Lut sebut apa? Kamu ni mendatangi lelaki. Okay, ni satu ayat ni tuan-tuan. Ayat 81 ni. Satu ayat daripada Nabi Lut. Kalam Allah ke kalam Nabi Lut alaihissalam? Kalau kita sebut kalam Lut alaihissalam, kalam Lut, ia tidak semestinya membawa masuk mukjizat. Tidak semestinya membawa unsur mukjizat. Kalau sebut okay. Tapi kalau sebut ini kalam Allah, ia sudah tentu ia membawa erti mukjizat. Ia ada mengandungi mukjizat. Jadi ayat 81 ni mukjizat. Ya? Ia kalam Allah ala lisani Lut, atas lidah Nabi Lut. Artinya bila Al-Quran bercerita tentang dialog seseorang, Al-Quran bercerita mengikut makna. Dan lafaz itu daripada Allah. Makna kalam Lut ni adalah berbentuk makna sahaja, tapi lafaz itu daripada Allah. Sesuai dengan persembahan surah Al-A'raf. Al-A'raf nak dibandingkan dengan An-Naml dalam melalui kisah Nabi Lut. Bentuk cerita Nabi Lut dalam surah An-Naml persembahannya lebih keras berbanding persembahan dalam surah Al-A'raf. Artinya apa? Lafaz ini dibezakan barangkali kerana dakwah yang disampaikan itu adalah berulang-ulang dalam bentuk yang pelbagai. Barangkali juga yang kedua disebabkan persembahan surah yang berbeza. Ya? Boleh nak guna dua-dua sebab? Boleh. Tuan-puan nak ambil dua-dua sebab tadi tu pun boleh. Nak pilih salah satu sebab pun boleh. Tak ada masalah. Ya? Okey. Selesai ya untuk penjelasan tentang ni. Sebelum saya teruskan, tuan-puan nak tanya soalan ataupun nak bagi maklum balas ya. Setakat ni saya punya penyampaian, berapakah tahap kefahaman daripada pembentangan saya petang ni ya, setakat ni. Boleh tulis 1 hingga 10, kalau 10 jelas, kalau 1 kabur, tak jelas. Kalau 5 sederhana kefahamannya. 7, 6 sederhanalah. Okay, alhamdulillah. Okey, kalau ada soalan teruskan bertanya tuan-puan ya. Saya tak nampak tuan-puan tenganga ke ataupun tengah faham ke kan. Kalau dalam kelas secara fizikal saya boleh nampak tuan-puan tengah angguk ke ataupun tengah tenganga kan. Ataupun tengah mata bulat ataupun tengah tutup mata. Okay, alhamdulillah, saya teruskan ya. Okey, kalau tak ada soalan saya teruskan dengan contoh berikutnya. Wa min dzalika at-tashabuhi wal ikhtilaf, antara persamaan dan berbeza, ayat yang hampir sama tapi ada perbezaan adalah pada huruf nafi. Huruf nafi. Apa itu huruf nafi? Huruf yang kita kata tidak. Wa dzalika nahwu qawlihi ta'ala, demikian contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wala yatamannawnahu abadan. Dan tidaklah, kalimah ni la ni yang kita nak beri perhatian ya. Tidaklah mereka mereka mencita-citakannya selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim, dengan apa yang
telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Bandingkan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, Allah sebut walan yatamannauhu, walan, tidak juga. Tapi tidak di sini maksud tidak akan. La tidak boleh bermaksud sekarang ataupun tidak akan datang. Tapi kalau lan, ia hanya membawa maksud akan datang. Yatamannauhu, dan tidaklah mereka mencita-citakannya abadan, selama-lamanya, bima qaddamat aydihim, dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka, dan Allah Maha mengetahui tentang orang yang zalim. Hampir sama dua ayat ini dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-Jumu'ah. Bezanya pada lan dan la. Disebabkan lan dan la ini memberi kesan pada lafaz yatamannau lah. Ya, yatamannauhu dekat sini, ini tidak ada nun. Dan satu lagi tuan-puan, perkara yang mungkin kita akan beri perhatian juga adalah kenapa dalam surah Al-Jumu'ah tuan-puan baca ni maksilah. Wala yatamannawnahu abada. Dekat situ tuan-puan akan baca dengan maksilah. Tuan-puan kena baca panjang, yatamannawnahu. Bandingkan dalam surah Al-Baqarah, tuan-puan baca macam mana? Wala yatamannawhu abadan. Tuan-puan baca pendek dekat hu. Ini soalan juga kita akan tanyalah. Kenapa hu yang atas Al-Jumu'ah kita baca panjang, dan manakala dalam surah Al-Baqarah kita baca pendek, yatamannawhu abadan. Okay, jadi kita ada dua soalan, ada tiga soalan lah. Soalan pertama kita boleh jawab, sebab apa nun tak ada kat sini, ya? Nun tidak ada kerana lan. Okay, soalan pertama dah jawab. Soalan kedua, apa beza la dan lan? Itu kita bakal jawab nanti. Soalan ketiga, kenapa di sini hu baca panjang, satu lagi hu dekat sini baca pendek? Tiga soalan, ya. Soalan pertama dah jawab, soalan kedua dan ketiga saja belum jawab. Okey, kita teruskan. Fanafat tamanni fil ayatil ula bila. Al-Quran menafikan cita-cita yang ada pada mereka pada ayat pertama dalam surah Al-Jumu'ah itu, ya, fil ayatil ula, dengan menggunakan lafaz la. Apa beza la? La, untuk tuan-puan sebutkan huruf la ni, la, tuan-puan menggunakan rongga jauh. La, tidak ada perhentian pada penyebutan huruf la. Artinya kerana ada mat ni, mat adalah huruf rongga, huruf jauh. Ya, al-alif al-maddiyah, al-ya al-maddiyah, al-waw al-maddiyah, itu adalah huruf rongga. Kita guna rongga kita. Faqala wala yatamannawnahu, tuan-puan sebut la, tuan-puan tak tutup la tu, la, ya, dilepaskan suara. Lepasnya suara itu bawa masuk al-itlaq. Dalam dalam linguistik kita sebut lafaz yang kita lepaskan itu, suara yang dilepaskan itu suara yang membawa maksud al-itlaq, mutlak. Ya. Okey, nanti kita teruskan. Kita teruskan dulu, nanti kita bincang, ya. Okey. Faqala, lalu Allah berfirman wala yatamannawnahu, la disebut. Wa nafahu fi tsaniyah, tapi dalam ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah digunakan lan. Faqala, Allah sebutkan walan yatamannawhu. Kenapa sebut lan? Ya. Wasiyaqu kulli minal ayatain yuwaddihu dhalik. Konteks setiap bagi dua ayat ini menjelaskannya. Okay, kita tengok macam mana ayat dalam surah Al-Jumu'ah, firman Allah, qul, katakanlah, ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi, iza amtum, sekiranya kamu menyangka, annakum, bahawa kamu ini, awliyaulillah, kekasih Allah, min dunin nas, selain daripada manusia yang lain. Fatamannawul maut, maka cita-citakanlah kematian sekiranya kamu ini adalah orang yang benar. Bandingkan dalam surah Al-Baqarah, qul, katakanlah, in kanat lakumud darul akhirah, sekiranya darul akhirah, akhirat itu untuk kamu sahaja di sisi Allah, khalisatan min dunin nas, tidak boleh dicampuri, bersih, atau khalisah ni maksud bersih, licin daripada manusia yang lain, maka fatamannawul maut,
Cita-citakan kematian in kuntum sadiqin. Kalau kamu ini adalah orang yang benar. Tuan-puan perhatikan apa beza ayat 6 surah Al-Jumu'ah, ayat 94 dalam surah Al-Baqarah. Ya. Okay, kita tengok ya apa beza dia. Wa anta taral farqa wadihan bainas siyaqain. Anda perhatikan perbezaannya sangat jelas antara dua konteks ayat berkenaan. Fa innal kalam fil ayati tsaniyah, kerana sesungguhnya perkataan yang disebutkan pada ayat yang pertama, ayat yang kedua itu merujuk kepada akhirat, hari kemudian. In kanat lakumud darul akhirah, kalau hari akhirat tu untuk kamu je, tak ada orang lain, maka akhirat itu hari yang kemudian didatangkan dengan lan. Lan adalah harfu nafyin wastiqbal, huruf yang membawa maksud akan datang. Idh huwa harfun khas bil istiqbal, kerana lan itu merupakan huruf yang khusus untuk membawa maksud al-istiqbal, akan datang. Okey. Wa ammal kalamu fil ayatil ula, adapun perkataan dalam ayat yang pertama tadi, wala dalam surah Al-Jumu'ah, fahuwa ia adalah huruf yang umum. Ya. La yakhtassu bi zamanin duna zaman. Tidak khusus kepada zaman tertentu, tidak pada zaman yang lain. Maksudnya tidak khusus pada zaman tertentu, bukan zaman yang lain. Allah sebutkan in za'amtum annakum awliya'ulillah. Kamu rasa kamu ni kekasih Allah bila? Kekasih Allah bila? Dunia ke akhirat? Tidak dimaklumkan. Ini adalah bentuk yang lebih umum. Fahadha amrun mutlaq. Ini adalah perkara yang mutlak. Perkara yang tidak dikhususkan. Mutlak ni lawannya muqayyad. Artinya yang tidak dikhususkan. Fanafa bila, lalu digunakan la, wa huwa harfun yufidul itlaq. Ia adalah huruf yang membawa maksud mutlak wal umum dan umum. Oleh kerana la itu adalah huruf tidak dan dia tidak khusus, tidak semestinya masa akan datang saja, boleh sekarang ataupun akan datang. Maka cara sebutan la pun tak sama dengan lan. Tuan-puan sebut la, tuan-puan tidak putuskan suara dengan huruf yang lain. Sebab huruf alif itu adalah huruf mad menggunakan rongga untuk meneruskan dan ia tidak ditutupi dengan huruf yang lain. Berbanding dengan lan. Kalau tuan-puan sebut la, tuan tutup dengan nun menyebabkan huruf la itu terhenti. Ya? Maka lan ia lebih terikat. La ia tidak terikat, ia berbentuk mutlak. Itu kita sebut dalam bidang linguistik. Ya? Okey. Jadi itu tak dibincangkan dalam nahwu, ya? Tapi dibincangkan dalam linguistik. Sebab itu nanti akan ada lagi buku, mungkin sebelum masuk ma'ani nahwu kita bincanglah satu lagi tesis PhD, ya, guru saya dulu. Itu dia tanasuqus sauti wal ma'na. Keserasian suara ketika membacakan Al-Quran dengan makna ayat. Nah, yang tu mungkin kita boleh buka, kita boleh baca sajalah, ambil faedah insya-Allah, ya. Wa min nahiyatin ukhra, pada sudut yang lain, annahu lamma kana zaman, adalah apabila zaman, tempoh, waktu, fi ayatil Jumu'ah, dalam ayat surah Al-Jumu'ah, aman, umum. Ni bukan tahun ni tuan-tuan, aman ni bukan maksud tahun. Kat sini adalah umum. Ya, tasdid pada mim. Mutlaqan, mutlak, tidak terikat. Ya. Ghaira muqayyad, tidak terikat, disebut di zamanin nafahu bila, dengan waktu tertentu, maka Al-Quran menafikannya dengan la, allati akhiruha harfu itlaq wa huwa al-alif, yang mana akhir ataupun penutup huruf ini, lafaz ini adalah huruf itlaq, iaitu huruf alif. Alif ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar syair pun, biasa dalam syair pun penutup syair kadang-kadang tambah alif pada fi'il, pada isim, ya, tambah alif tu untuk apa? Untuk al-itlaq. Jadi kita i'rab dia al-alif lil itlaq. Itu kalau dalam syair. Cuma la ni memang ada alif, ya. Memang alif tu kemestian untuk la, tapi kenapa digunakan la yang ditutupi dengan alif? Kerana alif itu dikenali sebagai huruf itlaq, huruf yang melepaskan, ya. Walamma kana zaman fil ayati tsaniyah lil istiqbal, dan apabila masa
waktu yang disebutkan dalam ayat yang kedua itu lil istiqbal, untuk merujuk pada masa depan sahaja. Wa huwa zamanun muqayyad, ia adalah waktu yang terikat, lalu dilafazkan dengan lan, yang mana akhir huruf ini, kalimah ini adalah huruf muqayyad, huruf yang terikat atau huruf yang tertutup, iaitu nun as-sakinah, sukun pula tu, ya. Huruf nun yang sukun. Wa huwa tanadhurun fanni jamilun, dan ia adalah keserasian yang penuh dengan seni dan jamil yang indah. Okey, dapat ya tuan-tuan untuk yang ini? Okey, ada soalan sebelum saya teruskan dengan contoh berikutnya? Saya teruskan contoh berikutnya. Wa qad marra fi bab taukid, telah berlalu dalam bab taukid. Cuma dalam bab tersebut, dibincangkan dalam bab tersebut, tapi masih lagi boleh muat ke dalam bab ni. At-tashabuh wal ikhtilaf. Lafaz ataupun ayat yang hampir sama tapi sedikit berbeza. Fi hurufin nafi, pada huruf nafi. Contoh firman Allah, ma hiya illa hayatuna dunya. Ma di sini, tidaklah ia, illa melainkan hayatuna dunya, kehidupan kami yang di dunia ini, namutu wa nahya, yang mana kami mati dan kami hidup. Wa qauluhu, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi, in hiya illa hayatuna dunya, tidak lain, tidaklah ia, kehidupan tersebut itu, illa hayatuna dunya, melainkan kehidupan kita yang dunia ini, namutu wa nahya, kami mati, kami hidup di sini, wa ma nahnu bimab'utsin, dan tidaklah kami dibangkitkan semula. Itu dakwaan orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. Tuan-tuan perhatikan pada surah Al-Jathiyah dan Al-Mu'minun, mereka Al-Quran menggunakan lafaz yang tidak sama. Satu ma, satu lagi in. Wa qauluhu, firman Allah dalam firman yang lain, wa ma ana illa nadhirum mubin, dan tidaklah aku ini melainkan pemberi peringatan yang nyata. Wa qauluhu in ana illa nadhirum mubin, dalam surah Asy-Syu'ara, tidaklah juga tapi digunakan in. Wa ghairuhu ma yughni an i'adati dhikri, dan lain-lain yang tidak memerlukan untuk diulang sebut di sini. Artinya dalam teks ini dia tak ulang sebab apa ma dan in. Maksudnya apa? Tuan-tuan kena rujuk balik. Muka surat berapa tu disebut in dengan ma. Ya? Okey, masa tu kita tak guna lagi buku ni. Kita ambil nota yang saya tulis kan, ya? Yang saya letak ayat-ayat Quran je. So untuk ma hiya illa hayatuna dunya, kalau saya punya buku yang bercetak pada muka surat 154. Sekejap, saya tengok sekejap. Kalau yang ni muka surat okey. 154 kena tambah 36. Dari 180. Dekat sini ya. Jadi muka surat 180 jawapannya. Wa qala ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya, dekat sini. Okey, yang kedua kat sini. Surah Al-Mu'minun, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Okey, itu jawapan dia. Tuan-puan nak baca sendiri balik ke kat rumah ataupun kita baca balik yang ni, jawapan dia akan datang. Perlu tak kita baca balik ataupun kita teruskan saja teks berikutnya nanti? Tapi contoh sama, dia punya sama je Ustaz kan? Dia punya alasan dia. Sama je alasan dia. Alasan dia ma dengan in. Ma ni maksudnya tak keras. Mana kalau in keras, nafinya tu lebih keras. In yang bawah ni pun sama, nafinya lebih keras. Ma tidaklah. Maksudnya tidaklah sekeras in, ya. Jadi saya rasa okey kalau kita tak baca balik, kita teruskan sahaja. Tapi andai kata kalau ada permintaan nak baca balik, saya baca balik, saya tak ada masalah, ya. Ana ala ana tahta amruk, ana tahta umurikum. Saya mengikut perintah tuan-puan, ya, semua, ya. Okey, jadi nanti tuan-puan jawablah nanti pada minggu depan nak ulang balik ataupun tidak bahagian yang itu. Kalau tak perlu ulang, kita teruskan saja insya-Allah.
pada contoh-contoh berikutnya ya. Okey, tuan-puan, kita dah berada di penghujung rancangan. Tuan-puan ada soalan, ada tambahan, ada luahan? Wallahu a'lam. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sama-sama.